Pembantahan kemenangan Trump dilancar seluruh Amerika. Kemenangan Trump tidak jejas hubungan dagang China-Amerika. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Farid Ismail Emil dalam Best Dunia, Khamis 10 November 2016. Selasa lalu, mereka memilihnya sebagai Presiden Amerika. Tetapi semalam, mereka membantah pemilihannya. Seluruh Amerika melancar tunjuk perasaan membantah kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya umum dan Presiden Amerika Selasa lalu. Mereka persoalkan kelayakan Trump menjadi Presiden kerana dia bersifat perkauman dan neo-Nazi. Beribu-ribu orang memenuhi jalan raya di tengah Manhattan sambil berarak ke menara Trump yang merupakan rumah mewahnya di Fifth Avenue sambil menyelar retoriknya yang kontroversi tentang pendatang, Islam dan kumpulan-kumpulan minoriti lain. Kebanyakan penunjuk perasaan melaungkan slogan Not My President. Seorang penunjuk perasaan dari Maryland berkata, meskipun kami tidak boleh mengubah keputusan dan terpaksa menerima apa yang sudah berlaku, kami mahu mereka tahu bahawa kami benar-benar marah. Meskipun kami tidak boleh berbuat apa-apa, kami mahu mereka tahu kami bersatu dan tidak dapat menerima keputusan itu. Dan seorang wanita dari New York, Laila, berkata, dia lambang sistem yang rosak dan menular ke alam realiti di mana kita terpaksa menerimanya dan tidak siapa tahu apa yang benar. Inilah kesakitan yang kami perlu bersihkan. Selepas kemenangan yang mengejutkan Trump ke atas Hillary Clinton, Presiden Demokrat Barack Obama dan tokoh-tokoh penting dalam Republikan yang cuba berbuat baik dengan Trump berikrar menghapuskan semua salah faham semasa berkempen. Sesuatu yang tidak rela dilakukan penunjuk perasaan di New York. Seorang penunjuk perasaan bertopeng yang memberikan namanya Scooby kata, apa yang dilakukan tidak adil. Saya tidak tahu macam mana mereka boleh undi Trump. Saya tidak tahu kenapa sesetengah orang boleh memilih seseorang seperti dia. Seorang lagi penunjuk perasaan, Natasha Alina berkata, dia bukan penyokong mana-mana calon, tetapi memutuskan untuk membantah retorik kempen Trump. Katanya, saya rasa ia bercakap kepada golongan penentang bahawa seseorang sepertinya boleh menawarkan sesuatu kepada orang ramai. Saya fikir Hillary juga bukan penyelamat. Dia mempunyai rekod imperialis, dia calon yang sangat bahaya, tetapi Donald Trump berkeupayaan menggerakkan pemikiran perkauman yang sangat menakutkan. Dan ia telah menjadi di sini hari ini. Penunjuk perasaan di New York tidak bersendirian. Beribu-ribu lagi penunjuk perasaan anti-Trump dilancar di seluruh Amerika semalam, termasuk di Boston dan Los Angeles. Di Los Angeles, penunjuk perasaan di luar Dewan Bandaraya membakar patung berbentuk kepala Trump yang berambut kuning. Slogan anti-Trump bergema di semua kawasan tunjuk perasaan. Mereka percaya pilihan raya kali ini sangat mengecewakan dan memalukan. Saya membantah untuk bebaskan rakyat Amerika daripada tekanan lelaki yang menakutkan ini, kata seorang penunjuk perasaan. Di Seattle, 5 orang cedera selepas seorang lelaki melepaskan tembakan berikutan satu pertengkaran tidak jauh dari kawasan tunjuk perasaan anti-Trump yang terpilih sebagai Presiden Amerika. Polis pun berkata peristiwa tembakan itu tidak ada kaitan dengan tunjuk perasaan berkenaan. Timbalan Ketua Polis Seattle, Robert Murner berkata tembakan di hadapan sebuah kedai berkenaan tidak ada kaitan dengan tunjuk perasaan anti-Trump, tetapi disebabkan pertengkaran. Murner berkata, satu pertengkaran tercetus. Individu berkenaan mula berjalan keluar dari kumpulan orang ramai, tetapi kemudian melepaskan tembakan. Suspek penembak melarikan diri dari kumpulan itu dan masih bebas hingga lebih sejam kemudian. Seorang lelaki merupakan mangsa tembakan paling serius. Dia dikejarkan ke Hospital Harborview Medical Center di mana dia disenaraikan dalam keadaan kritikal. 4 mangsa lain, seorang wanita dan 3 lelaki dalam keadaan selamat. Mereka juga dibawa ke Harborview Medical Center untuk rawatan. Polis dan anggota bomba tiba di tempat kejadian kurang daripada seminit kemudian kerana sudah berada di situ untuk mengawasi tunjuk perasaan tetapi tidak sempat memberkas suspek. Ketika itu, beribu-ribu orang sedang melancar tunjuk perasaan berarak di jalan-jalan raya Seattle. Jurucakap hospital berkenaan berkata, keadaan seorang wanita dan 2 lelaki yang dibawa untuk rawatan sudah pulih, manakala 2 lagi lelaki perlukan rawatan lanjut.
Mangsa berumur antara 20-an hingga 50-an dan mempunyai kesan tembakan di kaki, dada dan leher. Menurut Myrna, pihak berkuasa masih mengesan penembak. Jalan-jalan raya di kawasan makanan ditutup bagi memudahkan usaha mencari penembak. Bagi masyarakat awam Cuba, kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika Selasa lalu amat membimbangkan. Mereka khawatir hubungan baik Cuba-Amerika yang baru pulih akan musnah akibat polisi Trump. Penduduk Havana berkata kemenangan Trump akan menjejaskan hubungan Amerika-Cuba yang baru pulih. Ini berikutan ancaman yang dikeluarkan Trump tahun lalu akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Cuba kerana perjanjian yang dibuat Obama dengan para pemimpin Cuba tahun lalu sangat lemah. Seorang penduduk Havana berkata kejayaan Trump menjadi Presiden Amerika akan memberi kesan buruk kepada hubungan Amerika-Cuba. Antaranya berkaitan sekatan ekonomi dan pandangan rakyat. Seluruh dunia percaya Hillary akan menang pilihan raya itu. Seorang lagi berkata mereka tidak menjangka kemenangan Trump dan semua rakyat Cuba bimbang pendirian mereka terhadap Cuba. Dalam pada itu, Kementerian Luar Cuba berkata Presiden Cuba Raul Castro mengucapkan tahniah atas kejayaan Trump menjadi bakal Presiden Amerika bermula tahun depan. Manakala di Australia, orang ramai di jalan-jalan raya Sydney hari ini menyatakan kebimbangan atas kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Mereka membaca tajuk-tajuk berita akhbar tempatan dengan reaksi terkejut. Donald Trump, 70 tahun, adalah presiden paling tua Amerika bagi penggal pertama. Kemenangannya selepas berkempen dengan nada-nada pahit dan bersifat memecah belahkan rakyat. Kempen banyak memberi tumpuan pada karakter calon dan sama ada mereka boleh dipercayai untuk berkhidmat sebagai presiden ke-45 negara itu. For Australia and for Asia Pacific, I think it's quite bad for trade. It's going to be very interesting what he does. I saw his speech yesterday. I thought he was quite sincere. Personally, I don't agree with 90% of the stuff he says. I don't think he's a likable person. I think he's going to change a lot of strategies that the US have implemented over the last 8 years through Obama. Is it a good thing for the rest of the world? Probably not. But we'll see. Seorang pelancong dari Kanada, Susan Hiam, berkata, ia bukan berita baik. Kami sangat terkejut. Dia berwawakan ala Hollywood, sangat dahsyat. Maksud saya, dia boleh bertukar menjadi lebih daripada berpura-pura, tetapi kita tidak akan gembira. Sebagai seorang rakyat Kanada, saya tidak gembira, dahsyat dan mengejutkan. Reaksi mereka menggambarkan pandangan kebanyakan kerajaan Barat yang tidak yakin sama ada Trump, ahli perniagaan hartanah dan bekas program reality TV yang tidak ada pengalaman politik dapat menunaikan janji-janjinya semasa berkempen. Dalam kempen pilihan rayanya, Trump menyatakan kekagumannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, persoalkan Pakatan Tentera NATO dan mencadangkan Korea Selatan dan Jepun diberi kebenaran membangun senjata nuklear mereka sendiri bagi mengurangkan beban Amerika. Tunjuk perasaan membantah kemenangan Donald Trump juga tercetus di beberapa negara lain selain Amerika. Di Filipina, beratus-ratus aktivis pelajar berkumpul di Manila. Mereka membakar kertas yang mengandungi gambar Donald Trump. Trump meranjatkan dunia dengan mengalahkan Hillary Clinton dan raya presiden Selasa 10 November lalu. Kejayaan Trump itu mencetuskan tunjuk perasaan seluruh Amerika dan menimbulkan kerunsingan seluruh dunia. Bukan sahaja menamatkan pemerintahan Demokrat selama 8 tahun di bawah Barack Obama, tetapi juga meletakkan Amerika ke landasan yang tidak menentu. Seorang penunjuk perasaan di Manila, J.P. Rosas berkata, tidak peduli siapa yang menang pilihan raya Amerika, kerana tidak akan ada keputusan lain selain daripada peningkatan tekanan ke atas rakyatnya dan merompak sumber negara di seluruh dunia. Dan sekarang Donald Trump yang bersikap perkauman menang. Dia yang anti-Islam, anti-kulit hitam dan anti-imigran menunjukkan Amerika akan mengukuhkan peperangan untuk pencerobohannya. Antara janji kempen Trump membina tembok di sepanjang sepadan dengan Mexico bagi menghentikan aktivis lintas sepadan pendatang Mexico dan mengantar pulang anggaran 11 juta imigran yang tidak berdaftar di Amerika Syarikat. Rakyat Filipina di Amerika dianggarkan berjumlah 4 juta orang dengan 200,000 daripadanya tidak berdaftar sebagai pekerja Filipina, kata Jabatan Negara Amerika.
Dalam pada itu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang mengkritik Presiden Barack Obama kerana mengutuk kempen anti-dadanya mengalukan kejayaan Trump. Donald Trump tidak sekali-sekali menjejaskan ekonomi dan pelaburan antara China dan Amerika Syarikat. Malah, jurucakap Kementerian Perdagangan China, Shen Danjiang, menjelaskan corak kerjasama dan kepentingan antara kedua negara tidak akan berubah. Dalam talimat bersama media di Beijing semalam, Shen berkata, China dan Amerika Syarikat mempunyai kepentingan bersama. Untuk tempoh jangka panjang, katanya, hubungan ekonomi dan perdagangan yang stabil dengan Amerika penting untuk rakyat negara masing-masing. Menerusi globalisasi ekonomi, ruang kerjasama boleh diperkukuh secara berterusan. Katanya, China dan Amerika telah membentuk corak yang sama dalam hubungan kerjasama. Shen sekali lagi menegaskan, tidak kira siapa yang terpilih sebagai Presiden Amerika. Hasrat menjalin kerjasama di kalangan sektor industri dan komersial kedua negara tidak akan berubah. Malah, China bersedia untuk meneruskan kerjasama dengan Amerika Syarikat yang saling menguntungkan dengan konsep menang-menang demi pembangunan ekonomi yang lebih mantap. Dan Donald Trump boleh berubah fikiran mengenai perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA apabila secara rasmi masuki White House 20 Januari tahun depan. Tidak menolak kemungkinan itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata bahawa pun masih terlalu awal untuk membuat andaian yang Amerika akan menarik diri daripada perjanjian itu. Tambah beliau, banyak kenyataan dibuat ketika berkempen. Ada setengahnya menakutkan, tetapi ada yang berpandangan ia hanya retorik untuk memancing undi. Bercakap pada RTM di Parlimen, Datuk Seri Mustafa turut mengakui sememangnya akan ada perubahan kerana Trump bertanding untuk mengubah dasar. Namun, ia tidak secara radikal seperti yang disangka. Berkaitan TPP, sudah pasti ini akan mengubah senario TPP. Kalau Donald Trump melaksanakan setiap apa yang dikatakan, kalau dia kotakan setiap yang dikatakan tentang TPP, maka TPP memang tidak ada harapan untuk ditandatangan. Tetapi kita rasa terlalu awal untuk kita membuat telahan, membuat anjuran apa yang mungkin berlaku. Kita sedia maklum bahawa apabila seorang pemimpin itu mula mentadbirkan sebuah negara, ada perkara-perkara yang harus diambil perhatian, ya. Berikutan itu, Malaysia akan berbincang dengan negara anggota TPPA pada sidang kemuncak ekonomi Asia Pasifik APEC 2016 di Peru minggu depan. Dalam pada itu, meskipun hala tuju dasar kerajaan baru Amerika dengan rantau ini masih kabur, Asia diyakini akan terus menarik aliran dana asing dalam jangka masa pendek dan serdana. Keyakinan itu disuarakan pakar ekonomi UOB Malaysia, Julia Goh. Whatever, if US growth picks up, then obviously global growth is also good for global growth. But I think at this point in Asia, we are still uncertain about what kind of policies they'll implement. Mengulas mengenai TPPA, Julia Goh bagaimanapun berpendapat pelaksanaan perjanjian itu amat tipis di bawah kepimpinan Trump. Ini kerana Trump sebelum ini menolak pakatan perdagangan itu secara terbuka dalam kempen pilihan raya Presiden. Still continue with your... Menyusul selepas ini, polis Iraq edar makanan kepada pelarian yang berlindung di Hamam Al-Alil. Dan China lancar pusat pelacaran satelit Jiuquan hari ini. Teruskan bersama kami.
Bagaimana sisa pepejal boleh menghasilkan tenaga? Teknologi waste-to-energy ini menjana tenaga dalam bentuk elektrik dari rawatan sisa pepejal. Bayangkan, 1,000 tan sisa pepejal menghasilkan 20,000 kilowatt jam tenaga elektrik, menerangi 57,000 buah rumah. Penggunaan teknologi ini digunakan secara meluas di seluruh dunia. Lotion Nivea keriangan kulit dengan lotion susu yang menyuburkan, minyak yang membelai, wangian rose, melembab dan memanjakan kulitmu untuk kulit lembut, haruman berpanjangan. Daripada Nivea. Bertemu kembali. Krisis di Iraq. Anggota Polis Persekutuan Iraq hari ini mengedarkan bantuan makanan kepada ratusan keluarga yang melarikan diri daripada rumah mereka dan mencari perlindungan di bandar Hamam Al-Alil, selatan Mosul. Kelihatan pelarian yang kebanyakannya wanita dan kanak-kanak berkumpul berhampiran truk polis Iraq yang mengandungi bekalan makanan untuk diedarkan kepada mereka. Bandar Hamam Al-Alil berjaya ditawan dari kumpulan Daesh oleh unit polis Persekutuan Iraq, kumpulan Peshmerga Kurdish dan Malaysia Syiah minggu lalu menerusi serangan udara. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengeluarkan amaran mengenai kemungkinan mengenai ratusan ribu pelarian akan melarikan diri. Namun Mosul masih diduduki oleh lebih kurang 1.5 juta orang. Sementara itu, Pertubuhan Antarabangsa Migrasi berkata setakat ini kira-kira 34,000 penduduk telah dipindahkan. Pusat Penyelidikan Bersama dan Inovasi Nuklear UK China pertama yang menyediakan kemudahan penyelidikan nuklear berjaya dibangunkan China dan United Kingdom. Pusat yang diketuai Makmal Kebangsaan Nuklear UK dan Perbadanan Kebangsaan Nuklear China telah dilancarkan di London semalam. Pusat itu dibangunkan sejak tahun 2015 untuk tempoh 5 tahun dengan jumlah pelaburan kira-kira 62.4 juta dolar Amerika. Pusat pendidikan itu memainkan peranan penting dalam menyediakan pendidikan nuklear berteknologi tinggi dan saintifik. Naib Presiden China National Nuclear Power Company Limited, Xi Jiaji, berkata penubuhan pusat itu menjadi platform pendidikan tenaga nuklear pertama yang disokong negara barat. Kerjasama yang dilakukan mencakupi bahan bakar dan pembuatan, rawatan sisa radioaktif dan undang-undang nuklear. Pusat itu merupakan satu lagi langkah penting yang menjadi penanda aras hubungan kerjasama China dan Britain dalam industri tenaga nuklear selepas projek kuasa nuklear Hinkley C yang ditandatangani September lalu. Selepas operasi di pusat berkenaan dibuka, kerjasama kedua negara tidak lagi terhad kepada pelaburan, malah akan ke tahap baru yang lebih menyeluruh dalam rantaian perindustrian. Pengarah urusan Makmal Kebangsaan Nuklear UK, Paul Howard, menjelaskan, Britain dan China boleh berkongsi sumber dan mencapai situasi menang-menang hasil jalinan kerjasama. Katanya, saya fikir kerjasama ini adalah sangat baik, memandangkan China sangat maju dalam program nuklear dan Britain sedang mencari ruang untuk membina reaktor nuklear baru dan kemudahan baru untuk kitaran bahan api. Pusat pendidikan ini, katanya, mampu menjadi medium pertukaran pengalaman dan mewujudkan perkongsian jangka panjang antara pendidik kedua-dua negara. Pelancaran ujian satelit Pulsar oleh China berjaya dilakukan hari ini di Pusat Pelancaran Satelit Sichuan di Barat Laut China. Pelancaran itu bertujuan menguji pengesahan Pulsar berkenaan dan keboleh-upayaannya untuk menyesuaikan dengan ruang persekitaran. Hasil data yang diperoleh daripada ujian itu akan digunakan untuk uji kaji pengesahan Pulsar pada masa depan. Selepas memasuki orbit, satelit itu akan menjalankan eksperimen menggunakan navigasi sinar X-Pulsar. Satelit berkenaan berjaya memasuki orbit selepas 10 minit berlepas.
Ketua Pereka Projek Pulsar dari Institut dan Perbadanan Aeroangkasa Sains dan Teknologi Kelima, Su Lijun berkata, China merupakan negara pertama yang melakukan ujian satelit navigasi ke orbit. Mereka juga menggunakan dua alat pengesan bagi mengumpul isyarat sinar X secara berkala sekaligus menguji secara teori teknologi navigasi di orbit. 4 satelit mikro turut dilancarkan bersama menggunakan sebuah roket pengangkut Long March 11. Dua daripada satelit itu merupakan satelit pertama yang dihasilkan oleh syarikat swasta. Ketua Komander Roket Pengangkut Long March 11 dari Institut dan Perbadanan Aeroangkasa Sains dan Teknologi, Yang Jijiang, menjelaskan mereka cuba mengambil peluang menggunakan kapasiti roket itu bagi asas kerjasama lain pada masa hadapan. Ancaman kolera. Haiti melancarkan kempen suntikan vaksinasi besar-besaran untuk wabak itu selepas dilanda taufan Matthew Oktober lalu. Apa yang membimbangkan bagi membasmi kolera, ia memerlukan penambahbaikan jangka panjang untuk penghasilan bekalan air bersih dan infrastruktur sanitasi. Kempen kolera dilancarkan 8 November lalu di dua kawasan selatan yang teruk dilanda ribut, membabitkan 820,000 penduduk. Penduduk Haiti terpaksa berjuang untuk hidup selepas dilanda wabak yang menyebabkan lebih 800,000 orang dijangkiti. Manakala kira-kira 9,000 orang terbunuh sejak tahun 2010. Apabila bakteria itu didakwa dibawa masuk ke negara tersebut oleh kontijen pasukan pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Meskipun terbukti ancaman kolera sukar dibasmi, namun kes membabitkannya menurun mendadak pada tahun 2010 dan 2011. Namun selepas dilanda taufan Matthew awal bulan lalu, penyakit kolera membunuh kira-kira 1,000 orang. Manakala 1.4 juta penduduk lagi memerlukan bantuan kemanusiaan apabila kemudahan kesihatan rosak serta tidak punya akses pusat kesihatan dalam komuniti. Pakar mengesahkan ribut yang melanda menyebabkan punca air bersih dan infrastruktur sanitasi terjejas dan wabak kolera kembali merebak. Seorang jururawat di Les Cayes, Gaetan Mary Wildnine, memberitahu terdapat 35 pesakit yang dijangkiti kolera dan 5 daripadanya bebas virus itu, manakala 4 lagi kes baru diterima. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Haiti melaporkan terdapat lebih 1,200 kes disyaki kolera dilaporkan sejak dilanda taufan bulan lalu. Secara keseluruhan, Pejabat Penyelarasan Hal-Ehwal Kemanusiaan PBB berkata, terdapat 3,500 kes disyaki kolera dilaporkan sejak ribut taufan melanda Haiti. Kempen vaksin kolera kali pertama itu akan menyuntik 1 dos vaksin sahaja untuk setiap orang berbanding 2 dos pada kebiasaannya. Ini kerana hasil kajian yang dijalankan oleh Médecins Sans Frontières di Selatan Sudan yang terbitkan melalui jurnal perubatan The Lancet mendapati dos tunggal untuk vaksin kolera terbukti berkesan untuk meningkatkan imuniti terhadap penyakit itu. Menurut Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan United Kingdom, 2 dos vaksin mampu memberi imuniti terhadap kolera untuk tempoh 2 tahun. Bagaimanapun, untuk dos tunggal, jangka masanya masih tidak diketahui. Jelas Menteri Kesihatan Haiti, Daphne Benoit Delsoin, pelan jangka panjang pembasmian kolera perlu merangkumi pengukuhan prasarana kebersihan dan akses punca air bersih dan memerlukan perjuangan yang lama. Menurut doktor daripada One Mission Society, Jean-Luc Poncelet, pihaknya sedang cuba memberikan vaksin kepada semua orang sehingga pertengahan bulan ini. Kami mahu memastikan kempen vaksinasi ini selesai sebelum 20 November. Dan kami memberi jaminan ia akan dilakukan dengan keadaan yang terbaik. Namun, kami memerlukan sokongan daripada orang ramai. Beberapa penduduk menyuarakan rasa tidak puas hati dan beranggapan bantuan vaksin itu mengambil masa yang lama untuk diterima. Sedangkan ramai penduduk terpaksa berjuang dan meninggal dunia akibat kolera. Masa depan dengan Unify.
Sukan jago pecut Jamaica Usain Bolt dan Elaine Thompson disenarai pendek antara penerima anugerah atlet terbaik dunia IAAF 2016. Ini berdasarkan aksi cemerlang kedua atlet tersebut ketika di Olimpik Rio, Ogos lalu. Turut tersenarai pelari jarak jauh Habsyah, Almaz Ayena yang berjaya mencipta rekod dunia dalam acara 10,000 meter dengan masa 29 minit 18.45 saat dan turut memenangi gangsa dalam acara 5,000 meter. Usain Bolt yang pernah menerima 5 kali anugerah tersebut merupakan atlet pertama yang menang 3 kali berturut-turut dalam acara 100 dan 200 meter dalam Sukan Olimpik. Kedua rekod acara tersebut juga dipegang Bolt iaitu 9.58 saat dan 19.19 saat. Turut senarai dalam merebut anugerah tersebut atlet jarak jauh Mo Farah dari Britain dan juga juara 2 kali acara 400 meter dari Afrika Selatan Wade van Niekerk. Mo Farah merupakan penerima atlet terbaik Eropah 2016. Atlet Poland Anita Lodazek turut menyetaraikan antara penerima anugerah selepas berjaya mengekalkan kejuaraannya dalam acara baling tukul besi di Sukan Olimpik Rio. Penerima anugerah akan diumumkan di Monaco pada Disember nanti. Seterusnya bola sepak Liga Super India. Delhi Dynamos kini menguasai persada Liga merampas kedudukan daripada Mumbai City lepas berjaya menewaskan Chennaiyin 4-1 di laman sendiri. Jurulatih Delhi Dynamos Gianluca Zambrotta berdepan pasukan bekas rakan sepasukan Chennaiyin yang dibimbing Marco Materazzi. Juara bertahan Chennaiyin bertandang ke Delhi dalam usaha memperbaiki kedudukan dan bawa pulang 3 mata. Bagaimanapun, Chennaiyin ketinggalan 2 gol dalam masa 25 minit hasil kesilapan sendiri. Gol pertama Delhi Dynamos hadir pada minit 15. Hasil kesilapan Chennaiyin membuka peluang Richard Gaiz hasil bola muntah percubaan Florent Maluta. 10 minit selepas kesilapan dalam kotak penalti, tidak disia-siakan Florent Maluta menjadikan kedudukan 2-0. Sejurus sebelum tamat babak pertama, ketua pasukan Chennaiyin, Bernard Mandy, merapatkan jurang 1-2, menewaskan penjaga gol Tony Douglas. Delhi Dynamo terus mendominasi aksi babak kedua, berjaya menambahkan 2 lagi jaringan minit ke-53 Quinn Lewis dan sekali lagi melalui Florent Maluta minit ke-85. Tamat perlawanan, Delhi Dynamos 4, Chennaiyin 1, naik ke tangga pertama, kelebihan 1 mata di hadapan. Dan larian marathon paling mencabar di dunia menghampiri penghujung. Lari pilihan jago Maghribi Rashid Al-Morabiti terus menguasai menjuari peringkat kelima daripada 6 cabaran keseluruhan mengarungi padang pasir Oman. Para peserta terpaksa mengharungi peringkat kelima sejauh 42 km merintasi laluan padang pasir dalam keadaan cuaca panas terik. Jarak terpanjang daripada 6 peringkat sememangnya mencabar daya ketahanan mental dan fizikal peserta. Berlari sambil membawa beg bukan satu cabaran yang mudah. Selepas 3 jam 42 minit, pelari Maghribi Rashid Al-Morabiti yang sukar dicabar terus cemerlang menguasai peringkat kelima selepas menerangi 4 peringkat sebelum ini. Sementara itu, Evgeny Gilva menamatkan cabaran di tempat kedua. Peringkat ke-6 dan terakhir menyaksikan peserta terpaksa mengharungi laluan sejauh 20 km menuju Laut Arab. Saudara, kenapa risaukan masalah? Kerana
Setiap masalah pasti akan berlalu dan digantikan dengan kebahagiaan ataupun masalah lain. Fikirkanlah. Stockholm, ibu negara Sweden, lumpuh akibat salji paling tebal melanda negara itu. Semua bentuk lalu lintas tidak bergerak, termasuk kapal terbang dan sebahagian besar sekolah ditutup. Perkhidmatan meteorologi berkata ketebalan salji kali ini mencecah rekod 29 cm pada tahun 1985. Visualnya mengakhiri best dunia malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.